أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah kita, kuliah subuh sempena dengan PKP yang keempat, yang barangkali insya-Allah PKP terakhir. Kita doakan buat kita semua dan kita boleh kembali normal seperti biasa insya-Allah taala. Kita sudah rindu kepada masjid, rindu pada sahabat-sahabat, rindu pada kampung halaman, rindu pada ibu bapa dan semuanya, kerana kita semua sayang kepada yang kita sebutkan tadi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi bicara kita berkenaan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau pagi kemarin kita belajar berkenaan dengan maklumat-maklumat awal tentang neraka Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama neraka Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya yang disebutkan sebagai jahimnya, jahannamnya, sa'irnya, hutamahnya, hawiyahnya, lazanya dan sebagainya. Pagi ini kita sambung lagi berkenaan dengan khazanah ataupun kandungan-kandungan yang berkaitan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi neraka itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Malaikat-malaikat yang menjaganya, malaikat yang kuat, ghiladun syidad, yang kuat, yang keras. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu sebagai penjaganya. Berapa bilangan mereka? Siapakah ketuaan mereka? Semuanya insya-Allah kita akan belajar. Penjaga-penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala ini malaikat yang begitu besar, di mana malaikat ini tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala walaupun sekali. Malaikat ni tuan-tuan, la ya'sunallaha ma amarahum. Ia tidak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekali, dan dia akan buat apa sahaja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah taala dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman pada Allah, peliharalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batan, yakni berhala yang disembah oleh manusia. Kemudian dia dikawal oleh malaikat-malaikat yang sifatnya untuk neraka ini keras dan kasar dari segi layanannya.
Mereka melayannya dengan begitu keras, mereka layannya dengan begitu kasar. Dan dia akan buat apa sahaja disuruh oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah mereka derhaka kepada Allah Azza wa Jalla atas segala suruhan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka akan buat apa sahaja disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena ingat, wadaji ni, panggil bahasa Kelantan, wadaji, penjaga penjara ni tuan-tuan dilatih begitu. Samalah juga dengan penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan riwayat sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pergi ke neraka, lawatan dia ke neraka. Malaikat penjaga neraka ini tidak senyum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kepada Rasulullah ni penjaga Malik Zabaniyah tidak senyum, tidak beri wajah yang manis, apatah lagi dengan kita sekalian. Maksud di sini ialah kita kena ingat bahawa penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala ini satu kumpulan makhluk dilantik oleh Allah menjaga, dan kerja mereka untuk menyiksa, untuk mengazab tanpa mengenali peri kemanusiaan. Sebab apa? Sebab neraka ini tempat untuk mengazab mana-mana orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai tuan-tuan bilangan penjaga neraka ini? Ya, malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka ini, merekalah yang menjadi penjaga-penjaganya. Dengan saiz mereka, dengan kekuatan mereka, dengan kekuasaan mereka, yang kita tak boleh sukat dan tak boleh ukur dengan akal fikiran kita manusia yang singkat ini. Akal kita ni tuan-tuan, satu perkara yang mahdud, yang terhad. Ketua-ketua malaikat penjaga ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa bilangan merekanya ada 19. Ini ketuaan dia. Qauluhu ta'ala sa'uslihi saqara wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadharu lawahatun lil bashari 'alayha 19. Allah Ta'ala kata sa'uslihi saqara, kami akan bakar kamu dengan bakaran api neraka saqar ini. Wa ma adraka ma saqar, tahukah kamu sejauh mana, setara mana dahsyatnya neraka saqar ini? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar ini, kata Allah, kalau dia membakar mangsanya, dia tidak akan meninggalkan siksa dan tidak membiarkan binasa terus. Dia bakar ni tuan-tuan, habis dak, tapi bakar tu semua tempat terkena bakaran belaka. Api saqar ni semua tempat kena bakaran belaka. Sebab tu ada satu hadis dalam satu kitab disebutkan oleh Al-Imamul Munziri rahimahullahu ta'ala, orang yang masuk neraka ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan saiz dia ni besar. Saiz dia ni tuan-tuan, Tuhan buat besar. Kata satu hadis menyebut dirsuhu ka uhudin. Dirsun artinya gigi taring dia. Gigi taring kita buat memotong ni dalam mulut kita ni, Allah Ta'ala buat saiz dia ka Uhudin, seperti bukit Uhud yang besar. Jadi bukit Uhud yang besar ini, sahabat sekalian, itulah saiznya. Kenapa Tuhan buat ahli neraka ini besar? Berbeza dengan ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sebesar itu. Allah Ta'ala buat ahli neraka besar ini supaya semua azab yang Tuhan bakaran Allah kepada mereka itu, mereka akan dapat merasainya semua sekali. Dia kalau ahli syurga saiznya berbeza. Nanti bab perbahasan kita ahli syurga kita akan ketemui contohnya. Ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seperti mana saiz Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam disebutkan riwayatnya tingginya 60 hasta, situna zira'an, 60 hasta. 60 hasta, satu hasta, satu kaki setengah. Maksudnya di sini tinggi dia lebih kurang dalam 90 kaki. Comel lah, ya, comel dengan cara keciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi api neraka saqar ini membakar manusia.
lawahatul lil bashar. Ia terus menerus membakar akan kulit-kulit manusia. Ia bakar segala kulit kita. Alaiha tis'ata asyar, pengawal dan penjaganya ada 19 malaikat. Jadi kita tahu maklumat yang kita terima daripada Al-Quran, bahawasanya penjaga saqar itu ada seramai 19. Neraka Allah Subhanahu wa taala, dan di sana adalah malaikat-malaikat lain dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut yang lain. Baik sahabat-sahabatku dikasihi sekalian, malaikat ini, penjaga-penjaga neraka ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Allah Subhanahu wa taala kata, wa qala alladhina fin nari, dan berkatalah orang-orang yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu. Kepada siapa mereka berkata? Li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahannam ini. Apa dia kata? Ud'u rabbakum, doakanlah untuk Tuhan kamu. Wahai malaikat, doakanlah kepada Tuhan kamu. Yukhaffif 'anna, ringankan daripada kami ini, yauman minal azab, satu hari daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan, malaikat penjaga ni, dia ni malaikat yang menjaga neraka ini. Jaga siapa? Jaga puak-puak yang kafir dalam neraka Allah. Kerja dia ni apa dia? Untuk mengazab manusia. Tapi ingat sifat azab tu kena ingat. Azabun alim, azabun syadid. Azabun syadid, azab yang kuat. Azabun alim, azab yang pedih. Kuat lagi, pedih lagi. Begitulah azab yang penuh dengan siksaan-siksaannya. Nanti kalau kita belajar berkenaan dengan siksaan neraka jahanam, tuan-tuan semua, kita jumpa dalam neraka jahanam itu ada biliknya, ada lubangnya, ada ularnya, ada macam-macam perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Nabi sebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kerja penjaga neraka ini, ya? Malaikat penjaga neraka ini, tuan-tuan, yang besar, yang ganas ini, kerja mereka yang mereka buat seperti disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahum yatawallawna azab ahlin nar. Dia ni, kerja dia ialah menjaga azab golongan-golongan ahli neraka. Dia jaga azab jangan wilala. Maknanya mesti dia orang ni kena azab. Ini sifat azab dia. Wa tabkiti ahliya. Allah Taala nak sakitkan lagi hati penghuni neraka, menakutkan mereka, membesarkan api neraka, menambahkan lagi bakaran api neraka. Ini semua disebutkan sifat-sifat mereka. Sifat ni pula kawan-kawan sekalian ada syidanun alaihim idza starhamu. Bila hamba yang masuk neraka ini minta kasihan belas, dia makin keras lagi dia punya azab dia. Kalau kita gak minta maaf, tapi bila kita minta maaf, orang koh timbuk kita, orang koh hotel kita, orang koh seksa kita dan sebagainya. Sama juga di sini. Kerja malaikat bila orang ni menyiksa, bila orang minta maaf, orang ni minta kurangkan azab, maka malaikat semakin lagi menyiksa. Kenapa? Kerana Allah menjadikan manusia, malaikat itu dengan tabiat-tabiatnya yang ganas, tabiat penjaga neraka ni, yang ganas, yang bengis, yang kuat dan sebagainya. Jadi orang ni, malaikat ni ghilazul qulub, hati dia hati yang keras. Syidadul abdan, tubuh dia tubuh yang begitu gagah perkasa. Dikhamul ajsam, kerana tubuh dia tubuh yang sasa, aqwiya, gagah. Laisa fi qulubihim rahmah, tidak ada dalam hati mereka itu, malaikat penjaga neraka ini, sifat rahmat ataupun sifat kasihan belas. Kenapa? Sebab innama khuliqu lil azab. Malaikat ini Allah Subhanahu wa taala, malaikat penjaga neraka ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tugas mereka untuk mengazab ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-Minhal ibn Amr, idza qala Allah taala khudhuhu faghulluhu ibtadarahu 70,000 malakin wa innal malaka minhum la yaqulu hakadha, yani yaftahu yadayhi fayulqi 70,000 fin nari
auradahu Ibnu Katsir fi tafsirih. Dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu tabaraka wa taala kata, apabila Allah Taala kata khuzuhu faghullu, lalu Allah Taala perintahkan malaikat penjaga neraka, tangkaplah ia, yakni ingat orang berdosa tadi. Faghullu, patu bukah dia, belenggu dia, ikat dia, tangkap dia, bukah dia, belenggu dia. Kemudian summal jahim sallu, kemudian bakarlah ia yang berdosa si kafir ini dalam neraka jahim. Summa fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku, selain daripada tangkap, selain daripada ikat kaki tangan dia, masukkan dia pula dalam lingkaran rantai besi, ikat pula dengan rata gajah dalam bahasa kita, yang ukuran panjangnya 70 hasta. Belik-beliklah rantai yang panjang ini ke tubuh dia. Ini akan dibuat. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah semasa mentafsirkan ayat khuzuhu faghulluh, bila Tuhan kata ambil dia, bukah dia, ikat dia, belik besi di tubuh dia, azab siksa dia, segeralah 70,000 malaikat untuk menyiksa seorang manusia ini. Maka dia ambillah kawan-kawan sekalian, dia campur orang ni dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut ketua-tuanya, malaikat-malaikat kerja yang menyiksakan ini, Allah Taala buat malaikat khusus untuk menyiksa mereka. Wa qala ta'ala, firman Allah Taala menyebut tentang penjaga neraka Allah Subhanahu wa taala, ketika mana masuknya ahli neraka ke neraka Allah Ta'ala ini, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Az-Zumar ayat ke-71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan apabila dihalau golongan kafir ini ke neraka jahanam berpasukan-pasukan, yakni sepuak-sepuak, masuk grup pertama, grup kedua, grup ketiga dan sebagainya. Wasiqa, dia dihalau ke neraka Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ja'uha, sehingga bila sampai ke neraka jahanam ini, futihat abwabuha, maka dibukakan segala pintu-pintu neraka ini. Semua pintu neraka ini dibuka belakang untuk mereka ni masuk. Wa qala lahum khazanatuha, lalu berkatalah oleh penjaga-penjaga neraka. Apa respon pertama bila tengok orang ni dihalau mari ke neraka? Apa kata penjaga neraka? Dia kata, alam ya'tikum rusulun minkum, tidakkah mari kepada kamu utusan Allah? Hai manusia, mari ke neraka ni masa apa? Tidakkah mari kepada kamu akan utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi ayat cerita agama kepada kamu, yatluna alaikum ayati rabbikum, bacakan pada kamu ayat-ayat dari sisi Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan dia beri amaran kepada kamu bahawa kamu akan bertemu dengan hari ini. Mereka kata, hei manusia, tidakkah pergi jumpa mula puak-puak Nabi, baca kepada kamu ayat-ayat Allah, beri amaran kepada kamu bahawa mereka jumpa dengan hari kiamat ni? Betul ke tak? Qalu bala, mereka berkata, benar ya Allah, betul Tuhan, ada sungguh Nabi mari. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, tetapi telah ditetapkan hukuman azab atas orang-orang yang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata, hukuman Allah Taala ini tuan-tuan terkena pada orang yang kafir. Dan mu kafir mu lawan aku, maka mu kena azab. Masuklah mereka dalam ni buat selama-lamanya. Qila dukhulu abwaab jahannam khalidina fiha, lalu dikatakan pada mereka ini, berambuh masuklah kamu, masa Kelantan tu padanya pergi masuk kamu, berambuh masuk kamu dalam neraka jahanam ini. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin, inilah dia seburuk-buruk, sejahat-jahat tempat kembalinya orang-orang yang ego, orang-orang yang sombong, orang yang takabur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan sekalian, nak sebutkan di sini bahawa
Orang yang macam ni mereka disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang begitu pedih. Tengok malaikat pun sudah menyiksakan mereka. Pasal apa? Sebab itulah dia malaikat yang dibuat oleh Allah untuk menyiksa umat manusia yang masuk neraka Allah. A'adzanallahu minha. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita semua daripadanya. Baik. Besarnya penjaga neraka ini, ya. Besarnya penjaga neraka Jahanam, dan ketua penjaga neraka Jahanam ini namanya Malik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan namanya dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka menyeru ketua mereka penjaga neraka ini dengan berkata, wahai Malik, kita panggil Malik Zabaniyah. Wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami kerana kami tidak tahan menderita. Malik menjawab, sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala itu buat selama-lamanya. Dia minta maaf, minta dengan Malik, wahai Malik, Allah matikanlah kami. Tapi tak boleh tuan-tuan. Akhirat, bila kita pergi di akhirat, kita tidak akan mati lagi. Kita tak akan mati lagi. Kemarin saya telah sebutkan bahawasanya bila semua ahli neraka masuk neraka, bila semua ahli syurga masuk syurga, maka Allah Subhanahu Wa Taala jelmakan satu mati ini dalam bentuk seekor haiwan. Maka Allah Ta'ala sembelihlah haiwan mati ini, maka matilah akan mati itu. Maka mati tadi sudah pun mati. Bila mati sudah pun mati, manusia tidak akan mati lagi. Yang masuk neraka tuan-tuan, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam neraka. Sisa macam mana pun, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak akan mati dalam tu, tidak akan hidup dalam tu, dan tidak akan mati dalam tu seperti mana mati di alam dunia ataupun hidupnya di alam dunia. Mereka akan terus merasai akan siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ru'ya tawilah. Satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu mimpi yang begitu panjang. Zakara fiha anwa'an minal azab. Nabi sebut tentang berjenis-jenis azab disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan wa min zalika, di antara hadisnya ialah fantalaqna fa'ataina ala rajulin karihil mar'at ka'akrahi ma antara'in rajulan mar'ahu fa idza huwa 'inda narin yahushuha wa yas'a hawlaha. Qala qultu lahuma ma hadha, qala li intaliq hatta qala fi akhir al-hadith wa amma ar-rajulul karihul mar'atu alladhi 'inda an-nari yahushuha fa innaha malikun khazinu jahannam, rawahul Bukhari. Kemudian Nabi kata, kami berjalan lagi. Fa'ataina ala rajulin, kami lalu ke satu laki-laki, kata Nabi, karihal mar'at. Maknanya pemandangan dia tu amat tidak menyelesakan kita. Seperti mana kamu tengok orang yang kamu rasa tak selesa atas dunia. Tengok kau dia aku serabut dah. Begitulah dalam bahasa kita. Fa idza huwa 'inda nar. Dia duduk di dekat dengan neraka ni tuan-tuan semua, yahushuha wa yas'a haulaha. Duduk dekat dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni. Qala qultu lahuma. Aku berkata pada keduanya, ma hadha? Apa dia ni? Apa dia ni hok pelik ni? Qala li, kata malaikat pengiring, dia kata intaliq, pergi kamu. Di akhir hadis Nabi kata wa ammar rajulul karih, tafsirkan, ada pun laki-laki yang kamu tengok tidak selesanya keadaan mereka itu ialah dia tu Malik khazinu jahannam. Dia ni adalah Malik, penjaga kepada neraka Jahannam. Demikian disebutkan oleh riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa taala. Baik kawan-kawan sekalian, jadi itu sifat penjaga neraka, bahagia penjaga neraka. Orang panggil dalam bahasa kita ni wada. Wada penjara, ya, pengawal penjara ni, itu sifat dia Tuhan buat. Jadi malaikat penjaga ini tidak mengenali arti kasihan belas.
Cuba tu lagi orang masuk J. Ada wadah J kecek molek dengan orang dalam tu. Semua tidak. Tak ada. Tidak. Cara dia kecek tu. Paris tuan. Maknanya kata bercakap macam askar lah. Bila askar nak suruh pergi perang, tak ada ketua dia kata mana-mana orang nak pergi perang, bangun tidur pagi esok dah, siap-siap molek kita pergi perang. Tak ada. Esok pagi jam 8 berkumpul. Kita akan bertolak lokasi. Bercakap pun tegas. Begitulah tuan-tuan sekalian. Malaikat ni tu hebat sifat dia, jaga ni ke tegas, bahagia, siksa. Tengok tu siksa dah. Usah kata dia nak tegur. Tengok Nabi tengok pun menyiksakan tuan-tuan sekalian. Nak sebutkan bahawa betapa siksanya. Bermula dengan penjaga neraka lagi, belum dikira lagi akan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala sifatkan neraka, pintu dia, rantai dia untuk menakutkan kita semua. Baik. Berapa ada pintu neraka? Sebagaimana syurga ada pintu yang luas, yang boleh dimasuki dengan penuh gembira, sukaria. Orang masuk syurga dengan wajah yang cerah seperti bulan purnama, yang tidak ada balah di kalangan mereka, beci-beci pun tidak ada di kalangan mereka. Tapi puak-puak neraka ni muka-muka serabut belaka. Muka-muka serabut belaka. Tuan-tuan, orang dihukum semuanya serabut. Supaya kita lelah duduk di bulan Ramadan yang mulia tak? Sikit sebanyak tuan-tuan, walaupun kita tenang jiwa, tapi kemerdekaan kita tersekat. Lagi masjid, kaki masjid lagi masjid tak boleh. Semua tak lagi di masjid. Mari yang mau tengok keluar pergi hantar beli barang sikit kemarin. Saya keluar dalam pukul 5 lebih. Amba tengok di luar sana tu macam tak ada PKP. Kereta banyak sangat. Barangkali sebab kita Kelantan ni sudah masuk zon hijau, mula rasa selesa. Ada yang naik motosikal, bocing, gendong motosikal, bawa anak. Pasal apa keluar semua tu? Sebab sudah rasa merdeka. Suka. Tu belum lagi kerajaan kata kita merdeka, bebas daripada coronavirus. Belum lagi. Hak tu pun macam tu dah, sahabat-sahabat sekalian. Dan sebutnya kita ada sedikit kekangan. Kalau kita ni ada sedikit kesusahan bila kita dikekang. Demikian juga dengan penghuni neraka Allah ni, sebab mereka akan disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun samalah tuan-tuan semua ya. Kita ni tengok, maksud saya kita masuk neraka dak kita ni. Bila kajian buat PKP, walaupun benda tu untuk kebaikan kita, ada manusia tak nak terima benda tu, sahabat-sahabat semua. Kita boleh terima. Walau boleh terima pun, kita ni rasa tersepit. Dulu kita boleh pergi ke sana, boleh pergi ke sini. Sebenarnya tuan-tuan, duduk saja ni pun menyiksakan juga sebenarnya. Duduk saja. Tapi rahmat di sebalik duduk saja ni banyaklah. Boleh nyipir rumah, boleh baca buku, boleh menyampaikan kuliah agama secara online. Katalah saya mengajar di masjid. Saya tak buat simpanan pun dalam FB saya. Bila saya mengajar di dalam FB ni tuan-tuan sekalian, yang ni kalau saya mati 100 tahun pun, cicit tuan-tuan, cicit saya boleh tengok, oh ni Ustaz Saibun. Cicit amba kata, oh ni tok nenek aku dulu. Itu rahmat di sebalik benda yang ada. Saya tengok rahmat terlalu banyak ya. Baik. Balik ke tajuk kita. Jadi benda ni menyiksakan. Demikian jugalah kita, bila orang masuk penjara mesti menyiksakan mereka. Amba rajin pergi ceramah di penjara. Ceramah penjara mau tengok tu, semua tu mikir satu perkara tu tuan semua. Bila nak keluar? Tu saja. Bila nak keluar? Kita pergi ceramah di penjara ni, telefon tak lewat masuk, apa-apa pun tak boleh. Kita duk mikir, yalah kalau masuk pun buat guna nak beli tak boleh. Sebab tuan-tuan bawa duit banyak pergi kampung orang asli. Pergi di perkampungan orang asli bawa duit 1 juta. Mu nak beli nama barang. Kalau nak beli kedai tak ada. Duit banyak tapi nak belanja tak boleh. Pun kita terseksa. Tambahkan pula di akhirat. Orang ni dunia ni hidup senang. Dengan kereta mewah, dengan makan cukup, duduk comel. Semua molek belaka tuan-tuan semua. Tiba-tiba pergi di akhirat tak bawa apa-apa, kena masuk neraka Tuhan. Lagilah menyiksakan mereka. Baik. Berapa bilangan pintu neraka ini? 5
linnari sab'atu abwabin. Bagi neraka ni tuan-tuan, ada 7 pintu yang orang akan masuk melalui pintu ini, ya. Kerana ramai sangat orang ni masuk neraka. Setiap pintu ni akan dimasuki oleh qada-qada yang tertentu, qada-qada tertentu, bilangan tertentu di kalangan manusia. Qauluhu ta'ala, wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'ina laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu tempat yang dijanjikan bagi setiap mereka yang menurutmu. Maknanya neraka jahanam ni Allah Ta'ala janjikan pada orang yang lawan dia. Laha sab'atu abwabin. Dia ni pula ada sebanyak 7 pintu. Bagi tiap-tiap pintu ada bahagian yang tertentu dari mereka yang sesat dan yang menyesatkan itu. Puak-puak jahat, puak-puak kafir, puak-puak sesat ni tuan-tuan, dia akan masuk. Pintu ni berapa orang? Tuhan tu siap dah. Senara orang nak masuk tu. Semua ada belakang dah. Firaun, ni golongan dia. Haman, Namrud, Ubay bin Khalaf, Masya Allah. Ini orang panggil pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli babim minhum juz'un maqsum. Dan setiap daripada pintu ini, kawan-kawan sekalian, adalah bahagian-bahagian tertentu yang sudah pun ditentukan oleh Allah, seperti mana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hijri ayat 43 hingga ayat 44. Dan setiap kali, ya, orang kafir siapa dibukakan pintu neraka tadi, kemudian masuklah puak-puak kafir ni dalam neraka Allah Ta'ala ni tuan-tuan sekalian, buat selama-lamanya. Maksudnya bukan sekejap, maksudnya buat selama-lama bagi si kafir, dan buat sementara bagi mana-mana orang yang beriman tapi mereka berdosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Tuan-tuan buka surah Az-Zumar ayat 71, tengok bagaimana Allah Ta'ala sebutkan sifat ahli neraka ini. Kemudian pintu neraka ni pula sahabat sekalian, abwabuha ba'duha fawqa ba'din. Pintu neraka ni bukan pintu begini. Maksud saya ni satu pintu, pintu A, pintu B, pintu C. Bukan begitu. Pintu neraka ni tuan-tuan, atas satu, bawah satu, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Kat bawah sekali ni tuan-tuan adalah pintu neraka jahanam, tempat duduk segala puak-puak yang kafir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu neraka ni mutatabiqah, bertingkat-tingkat. Qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu kata, abwabu jahannam sab'atun ba'duha fawqa ba'din. Dia kata pintu neraka ni ada 7, dia kata. Sayyidina Ali kata pintu neraka ada 7, ba'duha fawqa ba'din, setengahnya di atas setengah yang lain. Semua tu masuk neraka belaka. Fayamtali'ul awwalu thumma tsani. Penuh pintu neraka pertama, mari masuk pula yang kedua. Thumma tsalis, penuh yang kedua. Kemudian penuhlah segala-galanya. Baru tutup neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibn Jurayj rahimahullah, laha sab'atu abwabin. Ada 7 pintu. Awaluha jahannam. Mula-mula pintu neraka jahannam. Kemudian summa ladha, pintu ladha, summa al-hutamah, kemudian hutamah, summa as-sa'ir, kemudian pintu as-sa'ir, summa saqar, kemudian pintu saqar, summa al-jahim, kemudian pintu al-jahim, summa al-hawiyah, kemudian pintu hawiyah, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya di ketika membincangkan ayat tadi. Qauluhu ta'ala wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Baik.
Pintu neraka ni pula kawan-kawan sekalian, sifatnya mughlaqah, tertutup. Pintu neraka ini pintu yang tertutup. Tu kita kena ingat. Abwabun nari mughallaqatun 'alal mujrimin. Pintu neraka tertutup kepada orang-orang yang mujrimin ini sebagai balasan untuk mengazab mereka. Qauluhu ta'ala, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah 'alaihim narum mu'sadah. Suratul Balad ayat 19 hingga ayat 20. Dan sebaliknya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan kami, mereka golongan puak-puak kiri. Awal-awal Allah, mereka ni golongan kiri. Mereka ditimpakan azab siksa neraka yang ditutup rapat supaya kuat bakarannya. Kenapa Tuhan tutup neraka ni tuan-tuan sekalian? Supaya apa dia ni, bakaran api itu menjadi terlalu kuat. Ni hikmah dia. Tuhan suruh orang kafir tak terasa azab yang begitu pedih, begitu menyiksakan, buat selama-lamanya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jaga baik-baik akan iman anda pada Allah Subhanahu wa taala itu. Orang-orang yang jadi ashabus syimal ini, yang golongan puak kiri ni tuan-tuan, apabila diberikan pada mereka buku amalan dengan sebelah kiri pada hari kiamat, inilah yang menghina mereka. Qauluhu ta'ala, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Al-Waqi'ah ayat 41. Dan puak kiri, alangkah siksanya keadaan puak kiri itu. Fi samumin wa hamim. Mereka disiksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak. Tuhawi siksaan pada mereka tuan-tuan sekalian, angin yang membakar, air pula yang mendidih, gelegak. Wa dhillim min yahmum. Naungan daripada asap hitam yang menyiksakan. La baridin wala karim. Yang tidak sejuk dan tidak pula memberikan kesenangan. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka ini sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengingati hukum Tuhan. Apa buat ni masuk neraka? Sebab tuan-tuan semua mereka hidup atas dunia dahulu, duk mengukur akan kemewahan dunia, sampai mereka ni menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan setengahnya kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita boroh ni, kita bimbang. Saya teringat satu kisah, saya tengok satu filem yang di sejarah di filem ke semula. Satu orang nama Sayyidah Nafisah, tak silap sayanya, dia cucik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ulama yang besar dia ni. Apabila orang bagi ke dia buah anggur yang comel-comel, maka tuan-tuan semua, dia tidak makan. Dia tak ambil makanan itu. Dia kata kepada bibit dia, wahai bibit, kamu pergi ke sana, kamu bagi orang miskin dia makan. Kemudian orang ni bagi pada orang miskin makan. Dia pun kata kepada Sayyidah Nafisah, wahai guru, dia kata, kenapa kamu ni beri makanan comel ni kepada orang lain, kamu tak makan sendiri? Kata Sayyidah Nafisah, aku bimbang akan firman Allah Ta'ala, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Mereka ini masa hidup di alam dunia dahulu, hidup dengan penuh kemewahan. Tak cara kau Tuhan hidup dengan mewah, hidup dengan berjali. Sebab tu kita semua, mana-mana orang mewah ni ingat molek. Satu saatnya kawan-kawan semua, kita jumpa dengan masalah-masalah di hari akhirat. Takut-takut kita mewah di dunia, tak boleh mewah di akhirat. Bulan puasa ni kita lagi mewah, makan penuh meja, bazir pula tu tuan-tuan sekalian. Oh, berat puak kita. Baik. Kemudian disebutkan lagi, setiap pintu itu ada ahli-ahli dia, ahli amalan. Seperti pintu syurga lah. Hak ni pintu puasa, hak ni pintu jihad, hak ni pintu sekian, hak ni pintu sekian. Neraka ni pun sama juga. Ahli-ahli ilmu menyebutkan pintu neraka ni masuk mengikut keadaan orang itu. Bila masuk, habis puak dia, tutup. Bila masuk, habis puak dia tutup. Ini orang panggil neraka yang Tuhan buat dengan sistemnya cukup
dengan pelekak penjaga, dengan pengawalnya, dengan apa semua sekali kata semua. Kemudian masuklah sekalian manusia di kalangan ahli neraka dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila orang ni masuk neraka mesti nak bahan bakar. Rumah kita juga ada gas bahan bakar, ada kayu api bahan bakar. Ini samalah. Neraka Allah Subhanahu wa taala ni kawan-kawan sekalian ada bahan-bahan bakarnya yang kita mesti kena beriman dan kita kena percaya benda-benda seperti ini. Insya-Allah taala bahan bakarnya setara mana panas apinya dan sifat-sifat neraka yang lain kita akan sambung lagi pada kuliah kita pada esok hari insya-Allah taala. Dan tuan-tuan jangan lupa doakan banyak-banyak pada Allah semoga kita merdeka daripada PKP ini dan boleh berterawih seperti biasa, ziarah seperti biasa, hidup kita normal seperti biasa insya-Allah taala. Kita jumpa lagi pada pagi besok. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والغائبين برحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya pada pagi besok insya-Allah taala.